Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Dr. Yusmaini Yusof. Hari ini saya dan sahabat saya akan membentangkan tugasan kumpulan iaitu Addiction in Mental Health. Saya Anis Natasha binti Muhammad Khairi, nombor matrik 26809 dan sahabat saya Afifah binti Idris, nombor matrik 262609. Seterusnya, bagi alasan memilih topik berikut adalah kerana kami berdua baru mengetahui bahawa ketagihan juga merupakan salah satu daripada kesihatan mental ataupun masalah mental. Dan yang kedua, ingin mengetahui tentang isu ketagihan ini dengan lebih lanjut dalam kesihatan mental. Kami juga ingin meneroka intervensi yang paling terbaik daripada aspek mikro, mezo dan juga makro yang telah dipelajari dalam subjek kerja sosial. Dan yang terakhir, kami ingin mengenal pasti punca sebenar ketagihan ini berlaku kepada pesakit mental. Okey, kita pergi pula kepada konsep addiction itu sendiri. World Health Organization ataupun kita lebih kenali dengan WHO telah mengiktirafkan addiction ataupun ketagihan ini di bawah masalah mental ataupun di bawah kesihatan mental lah. Dan terdapat pelbagai jenis ketagihan yang diletakkan di bawah masalah kesihatan mental. Sebagai contohnya, menurut berita harian Metro pada 18 Julai 2018, WHO telah mengiktirafkan bahawa tingkah laku seks yang tidak terkawal ini merupakan penyakit mental sebenarnya. Dan seterusnya, ketagihan permainan video juga diletakkan di bawah penyakit mental iaitu lebih dikenali sebagai gaming disorder. Dan di samping itu juga, ketagihan penyalahgunaan bahan seperti dadah, alkohol, ketum juga diiktirafkan sebagai penyakit mental. Selain itu, kami juga telah mengaitkan tentang isu ketagihan ini dengan model biopsikososial. Dan model biopsikososial ni kami petik daripada laman web rasmi Jabatan Kesihatan Pulau Pinang Dimensi, yang di mana mereka juga menggunakan Family in Society Journal lah. Dan konsep biopsikososial sendiri adalah digunakan dalam kerja sosial perubatan yang melibatkan tiga aspek iaitu biological, psychological dan juga sosio lah. Dan bagi aspek biological ni terdiri daripada keperluan asas, kesihatan yang sempurna, persekitaran fizikal, kemampuan dan juga ciri-ciri fizikal individu. Seterusnya, bagi psychological pula, ia melibatkan sejarah seseorang, pengalaman individu itu sendiri, ciri-ciri personaliti, tahap kecerdasan dan juga kemampuan mental, identiti serta konsep kendiri. Dan seterusnya, bagi aspek sosial pula, kita sedia maklum tentang melibatkan sosio budaya, kekeluargaan, rakan sebaya, rakan di sekolah, komuniti, etnik, persekitaran, sosial, politik, ekonomi dan juga spiritual. Dan semua ni adalah diambil daripada jurnal Family in Society sendiri. Selanjutnya, bagi kaitan penyakit ketagihan ini dengan model yang telah kami pilih iaitu model biopsikososial, sememangnya mempunyai kaitan yang besar lah. Hal ini dikatakan demikian kerana ketagihan ini mungkin berlaku disebabkan oleh aspek biological individu itu sendiri, iaitu dari segi keinginan, perasaan dan juga sebagainya. Seperti mana yang telah saya terangkan tadi, dalam aspek biological itu sendiri pun terdiri daripada keinginan dan juga perasaan. Dan kemungkinan besar apabila seorang remaja itu mempunyai keinginan yang besar untuk melakukan satu perkara, inilah yang mendorong individu itu untuk terus melakukan perkara tersebut sehingga menyebabkan ketagihan yang melampau. Saya ambil contoh di mana seorang remaja yang mempunyai keinginan yang besar untuk mencuba dadah pertama kalinya. Dan apabila dia mencuba berkali-kali hingga menyebabkan ketagihan yang melampau lah berlaku ke atas dirinya sendiri, tanpa ambil tahu tentang kesan buruk yang bakal berlaku terhadap dirinya sendiri. Dan selain itu, ketagihan ini juga berlaku atas dorongan psikologikal di mana individu itu sendiri tidak mampu mengawal pemikiran untuk tidak melakukan perkara yang sama hingga menyebabkan ketagihan. Dan apabila remaja itu cuba untuk mengambil dadah untuk kali yang kedua, kali yang ketiga, dan pemikirannya tidak mampu mengawal untuk mengawal keinginan dirinya sendiri, akan menyebabkan ketagihan yang melampau berlaku. Dan bagi aspek sosial juga,
mungkin memberi dorongan yang besar kepada seseorang individu tu untuk menjadi ketagih apabila yang pertama sekali saya sentuh daripada aspek ibu bapa lah yang mengabaikan anak-anak mereka, ataupun di sekolah sendiri guru-guru juga turut mengabaikan pelajar-pelajarnya. Dan apabila mereka ni terlibat dengan aktiviti yang tidak sihat seperti pengambilan bahan-bahan terlarang seperti dadah, alkohol, ketum, ataupun terlibat dengan aktiviti yang membuang masa seperti bermain video game dan sebagainya kan, serta ajakan daripada rakan-rapat itu sendiri yang mungkin menyebabkan ketagihan yang melampau terhadap individu tersebut kerana tidak dikawal dan tidak mendapat perhatian daripada orang-orang yang rapat dengan individu tersebut. Dan bagi saya aspek sosial ini juga memberikan peranan yang memberi dorongan yang besar terhadap individu tersebut untuk terus melakukan perkara yang sama sehingga menyebabkan ketagihan yang melampau. Seterusnya, saya Afifah binti Idris akan menerangkan tentang intervensi yang bersesuaian untuk golongan yang mengalami masalah kesihatan mental berkaitan ketagihan dari aspek mikro, mezo dan juga makro. Individu yang mengalami masalah ketagihan boleh berjumpa dan mendapatkan rawatan daripada psikiatri. Dan hanya psikiatri yang boleh mendiagnos seseorang menggunakan medium perubatan seterusnya mengesahkan individu tersebut mengalami masalah ketagihan. Berdasarkan pembacaan artikel yang saya lakukan, terdapat beberapa intervensi dari segi mikro, mezo dan makro yang boleh dijalankan kepada golongan yang mengalami masalah kesihatan mental berkaitan ketagihan. Antara intervensi yang boleh dijalankan dari aspek mikro ialah membantu golongan yang mengalami masalah kesihatan mental berkaitan ketagihan mendapatkan terapi atau rawatan daripada pakar. Antara terapi yang boleh dijalankan ialah terapi kognitif tingkah laku atau turut dikenali sebagai CBT. Menurut Makotram 2007, dalam artikel intervensi dan peranan kaunselor untuk menjana kepulihan klien sepanjang hayat, melalui terapi CBT, ahli profesional akan membantu klien yang mengalami ketagihan ini untuk cuba meningkatkan tahap motivasi dalam diri. Dalam terapi ini, klien akan memberi perhatian terhadap isu-isu motivasi, membina kemahiran untuk menolak keinginan terhadap ketagihan yang dialami, menggantikan aktiviti-aktiviti ketagihan yang dilakukan sebelum ini dengan aktiviti-aktiviti yang lebih produktif, serta meningkatkan kemahiran menyelesaikan masalah dalam diri klien bagi membantu klien mengawal rasa keinginan terhadap ketagihan semula. Melalui terapi CBT ini juga, klien dapat menggalakkan hubungan interpersonal dan mengembangkan kebolehan klien untuk berfungsi dalam masyarakat dan juga keluarga. Selain itu, dari aspek mezo pula, intervensi yang boleh dijalankan adalah bersama dengan keluarga individu yang mengalami masalah ketagihan, sama ada ketagihan kepada dadah, video porno, video game dan lain-lain. Berdasarkan pembacaan artikel yang saya lakukan, sokongan dan galakan yang baik daripada keluarga dapat membantu memulihkan emosi klien yang mengalami masalah kesihatan mental. Intervensi kepada keluarga perlu diberikan bagi mendidik mereka tentang langkah penjagaan dan tindakan yang boleh mereka lakukan sekiranya terdapat ahli keluarga yang mengalami masalah ketagihan. Keluarga perlu memberikan sokongan moral yang baik kepada golongan yang mengalami masalah ketagihan supaya mereka dapat membantu diri mereka mengatasi ketagihan yang dialami dan dalam masa yang sama dapat membantu mereka menghadapi pandangan negatif daripada masyarakat sekeliling. Negara-negara Eropah dan Amerika Syarikat merupakan antara negara yang banyak menganjurkan program berkaitan intervensi keluarga. Antara contoh program yang mereka lakukan ialah Families and School Together, FAST, program Focus on Families dan program Target Adolescent and Family Multi-System Intervention. Seterusnya, intervensi dari aspek makro juga perlu dijalankan. Berdasarkan artikel penilaian dan pengurusan psikologi pemanjiri trauma, intervensi makro melibatkan komuniti yang terdiri daripada masyarakat sekeliling seperti ahli badan-badan profesional, agensi awam mahupun swasta. Sebagai contoh, pihak kerajaan boleh menganjurkan program-program berkaitan golongan yang terlibat dengan masalah ketagihan dadah di Malaysia
Program-program berkonsepkan pemulihan banyak dijalankan kepada golongan yang terlibat dengan masalah dadah. Antaranya ialah program rawatan dan pemulihan di Q&Care Service Center CCSC yang merupakan institusi di bawah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK. Berdasarkan maklumat yang saya perolehi daripada laman web rasmi AADK, CCSC bertujuan menawarkan perkhidmatan rawatan dan pemulihan secara sukarela di dalam komuniti kepada seluruh rakyat Malaysia yang mempunyai masalah berkaitan ketagihan dadah. Selain itu, CCSC juga turut menyediakan program berkonsepkan psikososial. Program psikososial adalah program rawatan dan pemulihan yang diberikan kepada klien bertujuan untuk mengubah tingkah laku penagihan, memberi kemahiran dalam mencegah relapse, pengetahuan berkaitan kepulihan dan memberi keyakinan kepada klien agar kembali berfungsi sebagai individu yang normal di dalam masyarakat. Kesimpulannya, masyarakat tidak boleh mengambil remeh atau mengambil mudah terhadap isu berkaitan masalah kesihatan mental berkaitan ketagihan. Hal ini kerana sekiranya perkara ini tidak dirawat boleh menyebabkan berlakunya masalah lain yang mampu memberi impak negatif kepada individu dan masyarakat sekeliling. Berikut merupakan rujukan yang telah kami gunakan dalam proses kami mendapatkan bahan tentang masalah kesihatan mental berkaitan ketagihan. Sekian, terima kasih.